Hai, salam sejahtera. Saya Coach Jero dan kita fokus kepada untuk melihat iaitu penggunaan defensive trading ataupun yang dikatakan sebagai risk tolerance trading ataupun lagi satu yang saya harus tekankan iaitu dipanggil capital protection kan, always reserve capital kan. Jadi dan juga risk averse, banyak nama tu kan. So jadi apa saya maksudkan, inilah satu benda yang kena clear iaitu pasal risk, pasal kita trading ni satu ialah melibatkan risk. So risk ni satu ialah saya akan pecahkan kepada iaitu panggil risk adverse. Kan saya akan pecahkan kepada beberapa perkara utama. Satu dipanggil risk averse. Risk averse maksudnya kita menolak risiko. Nombor dua ialah saya akan sebut sebagai defensive trading. Okey. Lepas tu saya juga akan panggil lagi satu iaitu satu risk averse, defensive trading. Saya panggil juga ialah sebagai risk tolerance. Dia kategori risk juga dan mungkin akan sama dan juga macam-macam lah. Jadi maksudnya ialah kan saya sebut tadi ialah pasal capital protection ataupun always protect capital. So concept dia ialah always protect capital. Ini mantra juga always protect capital. Jadi apa saya maksudkan ialah memahami ini adalah kategori dalam decision making punya proses sebenarnya, DMP. So decision making proses ni dia macam contohnya dalam keadaan tertentu kita dah profit tapi dalam kes ni ialah kita dah loss. Contohnya ialah sama ada floating loss ataupun ada kita patut kill, ada kita patut risk tolerance dan sebagainya. Sebagai saya ambil contoh dari segi case study Case study ni banyak. Tapi kita akan cari mana yang familiar dengan kita yang selalu saya sebutkan setiap hari ataupun grup kita sebut setiap hari. Iaitu kita tengok gold, euro USD, GBP USD ataupun mungkin USD, kat JPY apa sebagainya pun boleh. Tapi kuncilah memahami konsep ni. Okay, konsep ni macam mana? Contoh. Okay. Sebagai contoh kalau saya sebut dalam case study ni, kita tengok ni apa ni? Ini euro USD contoh. Euro USD, you dah float sebagai contoh kan. You dah float. Ini saya tak cerita lah dari segi proses teknikal macam mana. Cuma nak ceritanya you dah float. Kata you dah float. Jadi bila you dah float ni, you kena ingatlah duit you ada berapa. Yang duit you ada berapa. Adakah mungkin you patut kill 8 USD, 80 USD, mungkin 800 USD mungkin. Sebabnya kalau you tengok, you punya yang terdekat yang you boleh nampak ialah berada dekat atas ni. Ini yang terdekat. Yang terdekat ialah kat sini ialah you punya paling terdekat untuk you lakukan dagangan. Jadi satu sudut bila you dah float di bahagian sini, kan? Persoalannya sekarang katalah dia dah makan you punya ada dua jenis, satu ialah makan modal, satu lagi makan profit. Dan pada profit juga ialah you kena faham juga profit juga mungkin sebagai apa. Modal kata you dah float kat sini. Adakah you sanggup loss lagi sebenarnya daripada ataupun you sanggup menahan? Pada saya sakit sikit tahan ni pasal dia dah melibatkan position tu dan beban tu lagi bertambah. Jadi saya berpendapat ialah satu perkara kena jelas daripada sini ke sini melibatkan berapa pip, you kena letak di sini kan berapa pip, kan tengok kat sini monthly ni, tengok dekat sini lebih kurang 200 pip. Jadi 200 pip dengan berbandan nak bawa extra 200 pip adalah ridiculous lah. Kan? Jadi kalau you contohnya you ada akaun 100 USD, you tengah floating 40 USD, saya rasa tutup dulu lah. Walaupun kemungkinan sebab you sekarang ni berada kat 50-50 masalah dia. Kan dia mungkin turun ataupun satu lagi dia mungkin terus naik. Jadi dalam kes ni you kena ada faham macam tu. Jadi you kena ada ready untuk kalau sama juga dalam keadaan contoh kita ambil gold. Kita ambil gold dalam keadaan gold sekarang ni. Gold ni saya nak sell dulu sebenarnya tapi saya nak bagi tahu pada you ialah macam mana tempat dia. Jadi kalau kita ambil gold. Gold sekarang ni obviously berada pada zone yang weekly ni juga monthly punya range saya nak pergi kat sini dulu. Kita monthly dan juga weekly punya range kan. Jadi kita faham yang sebenar-benarnya yang hakikatnya sekarang ni lah di monthly dia berada di zone monthly. Dan juga pada masa sama juga kita lihat di weekly dia juga berada di zone weekly dan kalau kita besarkan berlaku TRZ flat you boleh nampak dengan jelas kat situ kan. TRZ flat ni jangan main-main tau, di middle band jawapan dia. Okay, jadi pada satu sudut lah mungkin you kena start memahami yang you kena cut loss. Kalau misalnya you tersell pada H1 dengan H4 ni adalah BB flat. BB flat ni tak ada ampun, ya ampun pak dia terus naik Jadi dalam kes ni tapi ada juga BB flat dibuka balik kalau market pressure ada. Tapi dalam kes ni market pressure tak berapa nak ada. Dan sekarang ni daily juga menyatakan sudah ada bull yang very lengkap lah pada saya. Dan katalah you tengah jadi persoalannya sekarang adakah you sanggup menunggu kan pada weekly, at least pada weekly punya high ni kalau saya letak kat sini sampai sini katalah daripada harga sekarang pun kan sampai atas ni dia melibatkan kepada lebih kurang 600 pip kan. Adakah you sanggup 600 pip? Saya rasa kalau main gold 600 pip ni sakit tau sebenarnya. Jadi pada saya personally lah saya nampak you kena bersedia untuk cut loss sebenarnya. Kan? Satu ialah kita mengharapkan juga satu sudut ialah pertolongan daripada sini untuk sell.
pada saya tak ada masalah. Kalau yang penting sekarang ni lah, you nak hold pun tak ada masalah. Ini memang bagi signal sell, kan? Dan ini juga bagi pressure sell, kan? Pasal ada black line. Dan pada yang sama juga, sebarang penurunan di sini, ini adalah yang saya rasa kita patut cut loss kat situ, saya rasa lah. Tapi mungkin juga coach tiba-tiba jatuh macam tu, boleh. Tetapi hakikat je sekarang ialah time frame besar dah memberi ciri-ciri perubahan trend, kan? Tak adalah dia nak berubah sebenarnya, tapi time frame kecil ni dipush oleh time frame besar kan ni. Dan kita kalau ikut mantra kita lah always respect bigger time frame. Jadi pada saya sekarang ni, ialah you kena bersedia juga untuk cari jalan untuk kat mana you punya risk tolerance. Kan sebarang kejatuhan dekat sini lah kena cari sebarang risk tolerance. Risk tolerance saya maksudkan tadi ialah berapa persen you kena cut loss. Kan contohnya sekarang ni ada dua jenis sebenarnya dalam video ni. Satu ialah saya nak you tekankan kepada kefahaman ni. Nombor satu, you kena faham you punya modal. Modal ni dah float berapa banyak? Jangan kita ambil high risk. High risk pun boleh, tapi you kena tahu berapa persen you kena cut. Dan tunggu di time frame yang sepatutnya ataupun entry zone sepatutnya. Ataupun you tunggu lagi satu iaitu di bukan saja entry CDS yang lain. Kan baru you entry balik sebab you takkan bangang sangat 2-3 kali kau silap bang. Kadang-kadang dalam 6-7 kali kau silap sekali terhancur 6. Itu yang tak boleh. Tapi kalau sekali tersilap, you cepat betul kan, yang 6 tu akan selamatkan you. Dan ramai orang buat fikir terbalik. Salah 6 kali, betul sekali. Kita punya proses lah, betul 6 kali, salah sekali, patut jangan mampus. 6 kali tu. Macam tu. Jadi, satulah modal, berapa banyak float? Kan, katalah you ada $1,000, you float 200 USD. Saya rasa ini patut kill. Sebab dah 20%. Kan, pada saya lah. Ini kalau you pakai high risk, lain cerita. High risk tu mungkin you boleh high risk saya rasa lah kalau kenaikan macam ni lah you dah boleh habis ataupun margin call lah sebenarnya sebab you takkan tahan ni. Sebab high risk nak tahan berapa pip, sekarang tu 200 tak tahan. Kalau gold 500 pip dia bergerak selamba dia. So satu ialah modal. Nombor dua ialah profit. Jangan takut nak kill profit. Jangan takut nak kill profit. Profit dah dapat jangan takut sebab you boleh buat balik. Kan profit ni maksudnya lah you akan profit maksudnya you dah ada profit, katalah you dah profit let's say 500 USD, float let's say lah 250 USD, kill lah dulu. Tak apa, you ada 250, lepas tu relax, bertenang, cari entry balik. Sebab aku garanti kau takkan bangang punya, buat kesalahan sama berulang kali. Cubanya you dah masuk, you dah ambil risk pada time frame besar, melawan dan time frame besar dah berubah. Jadi nak buat macam mana, kau kena tukar lah bang. Kan? Lepas tu kalau you dah loss apa sebagainya, you rasa tak boleh kontrol emosi, relax dulu, jangan trading dulu, biar dulu. Pergerakan seterusnya. Kan? Ataupun you tukar terus, pasti you nampak keadaan yang seterusnya. Jadi, point saya sekarang ni lah, ini saya masukkan. Dia yang masukkan lah pasal pengurusan risiko. So, video ni sebenarnya lah, fokus kepada defensive trading. Defensive trading tu maksudnya defensif menyelamatkan modal kita. Defensif menyelamatkan kita punya capital. Even kalau you high risk pun, you tahu, okay, aku ada $100, aku high risk, berapa aku sanggup hilang. Kalau you sanggup hilang contohnya $50, maknanya sampai $50 you kena kill. You terpaksa bersabar. You kena tunggu tempat lain. Tempat yang paling maksimum untuk mengurangkan risiko. Contohnya pada FIBO TRZ1, TRZ2, pada time frame besar yang pada support resistance pada time frame besar, daily, weekly juga monthly, kan you pergi kat situ. Faham tak? So jadi maksudnya sekarang ni dalam approach trading you lebih kepada pengurusan risiko, bukan pengurusan nak dapat banyak profit. Kan? Tengok, okay, aku ada risk ni. Macam mana aku nak control risk? Aku cut, lepas tu aku trade balik. Sebab you trade balik, saya guarantee you bukan saja untung, bukan saja dapat balik modal, tapi you untung berkali-kali. Saya guarantee. Banyak kali dah saya buat macam tu. Okay? Dan banyak kali juga student-student saya buat macam tu. So hopefully you faham dalam video ni apa dia masukkan sebagai risk averse, risk tolerance, kan, always protect capital, dan juga iaitu kefahaman-kefahaman seperti defensive trading. Okay, jumpa lagi dan salam hormat. Please comment dan juga like video ni, subscribe dan tolong bagi tahu saya apa you faham dan juga at least you respond pada saya. Saya tahu video ni bantu you dan pada sama juga tolong bagi tahu saya apakah video-video yang nak saya tekankan. Saya lebih suka pada risk management pasal inilah key kepada trading kita. Jumpa lagi dan salam hormat.